Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أهلا وسهلا صباح الخير كيف حالكم؟ في هذا اليوم سندرس المادة اللغة العربية مع Ustazah Husna. Pada hari ini awak akan mempelajari bahasa Arab bersama saya Cikgu Husna. في هذا اليوم سندرس تحت الموضوع هذا وهذه. Pada hari ini kita akan mempelajari tajuk hadza dan hadhihi dari segi penggunaan hadza dan hazihi. Fil akhir hadza video tumkinu murid dapat membezakan penggunaan hadza dan hazihi dengan betul. Al-an iftahu kitabukum safhah tis'atun wa thamanuna wa tis'una. Sekarang buka buku teks bahasa Arab awak muka surat 89 dan 90. Yang pertama kita akan tengok pada persamaan haza dan hazihi. Apa ni persamaan haza dan hazihi? Okey, persamaannya ialah dari segi maksud. Maksud haza dan hazihi ialah ini. Okay, awak ingat saya dah ajarkan sebelum ni dekat anggota badan, dekat ahli keluarga. Okey, maksud haza dan hazihi ialah ini. Ini dia punya persamaan dia. Maksud dia. Persamaan dia adalah dari segi maksud yang membawa maksud ini. Kemudian, mari kita lihat pada perbezaan haza dan hazihi. Yang pertama, haza. Okey, haza digunakan untuk perkataan yang di hujungnya tidak ada ta marbutah. Awak ingat, kalau haza dekat hujung perkataan, sesuatu perkataan tu tak ada ta marbutah. Awak kena ingat sampai bila-bila haza kita guna untuk perkataan yang tidak ada ta marbutah. Okey, yang kedua ialah hazihi. Hazihi pula digunakan untuk perkataan yang di hujungnya ada ta marbutah. Okey, ingat tadi haza dekat belakang perkataan tak ada ta marbutah. Hazihi pula ada ta marbutah di hujung perkataan. Okey, seterusnya kita tengok dulu pada perkataan haza. Okey, maksud haza ialah ini. Kita tengok alat tulis yang menggunakan perkataan haza. Okey, tengok ada berapa? Satu, iaitu pensel warna, qalamu talwinin. Yang kedua, pen, iaitu qalamun. Yang ketiga, buku latihan, daftarun. Yang keempat, pensel, iaitu qalamu rasasin. Dan yang kelima, buku, iaitu kitabun. Awak ingat ya, ada 5 benda ni alat tulis yang kita gunakan haza. Okey, mari kita sebut satu persatu. Okey, hayya intik ma'an ya. Mari baca bersama saya. Ikut saya baca ya. Hadza qalamu rasasin. Ini pensel. Hadza qalamu rasasin. Ini pensel. Hadza qalamun. Ini pen. Hadza qalamun. Ini pen. Hadza qalamu talwinin. Ini pensel warna. Hadza qalamu talwinin. Ini pensel warna. Hadza daftarun. Ini buku latihan. Hadza daftarun. Ini buku latihan. Hadza kitabun. Ini buku. Hadza kitabun. Ini buku. Hazihi pula ya. Kita tengok contoh pada hazihi. Hazihi yang membawa maksud ini. Alat tulis yang menggunakan perkataan hazihi. Kita tengok ada berapa. Yang pertama,
pembaris, mistoratun. Yang kedua, pengasah pensel iaitu mibratun. Yang ketiga, pemadam, mimhatun. Yang keempat, kotak pensel, miqlamatun. Kelima, beg, haqibatun. Dan yang keenam, kertas iaitu waraqatun. Okay, mari kita sebut satu persatu perkataan yang menggunakan hazihi. Yang pertama, hazihi waraqatun. Ini kertas. Hazihi waraqatun. Ini kertas. Hazihi haqibatun. Ini beg. Hazihi haqibatun. Ini beg. Hazihi mistaratun. Ini pembaris. Hazihi mistaratun. Ini pembaris. Hazihi mibratun. Ini pengasah pensel. Hazihi mibratun. Ini pengasah pensel. Hazihi miqlamatun. Ini kotak pensel. Hazihi miqlamatun. Ini kotak pensel. Hazihi mimhatun. Ini pemadam. Hazihi mimhatun. Ini pemadam. Kemudian, mari kita muraji'ah iaitu ulang kaji berkaitan dengan perkataan haza dan hazihi tadi. Okey, yang pertama, kita tengok pada persamaan haza dan hazihi. Apa persamaan haza dengan hazihi ni? Ingat tak? Okey, persamaannya adalah dari segi maksud, iaitu maknanya ialah ini. Yang kedua, kita tengok pada perbezaan haza dan hazihi. Okey, kita tengok dulu yang pertama iaitu haza. Haza digunakan untuk perkataan yang di hujungnya tidak ada ta marbutah. Okay, awak ingat, haza kita gunakan untuk perkataan yang tidak ada ta marbutah dekat belakang sekali. Okay, seterusnya, mari kita lihat contoh pada setiap perkataan haza. Okay, yang pertama, haza qalamu rasasin. Haza qalamu rasasin. Okey, awak nampak kan tak ada ta marbutah dekat belakang hujung perkataan. Yang kedua, hadza qalamun. Hadza qalamun. Okey, tak ada ta marbutah juga kan dekat hujung perkataan qalamun tu, tak ada kan? Yang ketiga, hadza qalamu talwinin. Hadza qalamu talwinin. Okay, awak nampak juga kan tak ada ta marbutah di belakang perkataan. Okay, seterusnya, hadza daftarun. Hadza daftarun. Tidak ada juga ta marbutah di hujung perkataan. Dan yang terakhir, hadza kitabun. Hadza kitabun. Tidak ada juga ta marbutah di di hujung perkataan. Okey, awak kena ingat, haza kita tak ada tak guna ta marbutah dekat hujung perkataan. Maknanya tak ada. Jadi bila tak ada tu kita gunakan haza. Yang seterusnya, kita tengok pada penggunaan hazihi. Okey, hazihi digunakan untuk perkataan yang dekat hujungnya ada ta marbutah. Awak kena ingat, hazihi kita gunakan untuk perkataan yang ada ta marbutah dekat hujung sekali perkataannya. Okey, mari kita lihat, mari kita baca perkataan yang pertama. Hazihi waraqatun. Hazihi waraqatun. Awak nampak kan ada ta marbutah kan dekat belakang sekali tu. Dekat waraqatun tu, tun tu ialah ta marbutah. Sekejap saya bulatkan. Okay, tun ni ialah ta marbutah. Sebab tu kita guna hazihi. Yang kedua, hazihi haqibatun.
Hadhihi haqibatun. Okey, perkataan haqibatun tu ada tamar buta. Okey, nampak kat sini ada tamar buta kan? Okey, yang ketiga, hadhihi mistaratun. Hadhihi mistaratun. Okey, awak nampak ada perkataan ada apa? Tamar buta dekat belakang perkataan ni. Yang keempat, hadhihi mibratun. Hadhihi mibratun. Okey, tengok ada nampak kan tamar buta di hujung perkataan. Yang kelima, hadhihi mimhatun. Hadhihi mimhatun. Okey, nampak juga kan ada tamar buta di hujung perkataan. Dan yang terakhir, hadhihi miqlamatun. Hadhihi miqlamatun. Okey, dekat belakang perkataan ni juga ada tamar buta. Okey, kalau awak perhatikan yang saya bulatkan semua itu ialah tamar buta. Ingat, kalau hazihi kita gunakan perkataan yang ada di hujungnya tamar buta. Okey, boleh bezakan setiap perkataan tu? Senang sahaja kalau awak nak bezakan haza dengan hazihi. Haza tak ada tamar buta, hazihi ada tamar buta. Okay, Alhamdulillah, kita dah habis tajuk perbezaan dan juga penggunaan haza dan hazihi. Saya harap awak faham penerangan saya tadi. Nanti latihan jangan lupa buat dan siapkan dan hantar pada saya ya. Okey, Assalamualaikum. Jumpa lagi. Bye.